Kisah selanjutnya ingin saya bacakan. Yang ini datang daripada seorang pendengar. Dan saudara, saya rasa kita boleh ambil iktibar daripada kisah yang ingin saya bacakan seterusnya. Luahan hati seorang isteri, dan ini kerana suaminya tidak percaya dengan apa yang dikata oleh isteri, yang dialami, yang dirasakan oleh isterinya sendiri. Malah setiap kali bila isteri memberitahu suami, suami hanya menepis dan katakan, jangan fikir yang bukan-bukan. Jangan fikir yang bukan-bukan. Itu saja yang suami katakan pada beliau. Ia bermula, sebelum tu kiriman daripada pendengar yang ingin dikenali sebagai Kak Timah saja. Kak Timah berkongsi pengalaman ini. Ia bermula bila anak beliau ni berusia setahun. Ya, berusia setahun. Antara antara anaknya usia baru lahir sampai sebelum setahun tu memang okey, tidak ada apa-apa benda yang menakutkan berlaku, yang menyeramkan berlaku. Tapi bila anak dah masuk usia setahun, inilah yang mula menghantui Kak Timah kita dalam rancangan Misteri Jam 12. Apabila usia anak menjangkau setahun, mulalah berlaku benda-benda yang menakutkan pada saya. Anak saya yang jarang sangat menangis sebelum ini, kecuali dia nak minum, kecuali lampinnya harus ditukar ataupun dia nak tidur. Sekarang ini kerap menangis, dan dia hanya akan menangis pada waktu malam sahaja. Nanti bila saya berada dalam bilik dengan anak saya, tahu-tahu dia akan menangis tak henti-henti. Sampaikan anak saya demam panas, bawa jumpa doktor, suhu badan meningkat tinggi. Mula-mula saya pun ingatkan anak saya ni sakit biasa. Tapi lama-kelamaan saya rasa pelik sangat. Setiap kali bila waktu maghrib saja, dia akan terus dalam keadaan ketakutan, menangis, dan sering kali dia menangis, anak saya ni akan tengok atas almari dalam bilik. Anak berusia setahun tidur sekatil dengan saya dengan suami, Casey. Kami cuma 3 beranak saja tinggal dalam rumah tu. Dia akan menangis, dia akan tengok atas almari, kemudian dia akan pandang saya, di mana bila saya duduk dekat katil, belakang saya adalah almari. Depan saya anak saya sedang menangis, saya akan cuba tepuk. Sambil saya akan selawat, cuba tenangkan anak saya yang menangis. Nanti dia tengok saya, kemudian matanya akan beralih bergerak tengok belakang saya. Bila saya perhatikan, dia sedang tengok atas almari. Saya pernah beritahu hal ini pada suami bila suami balik bertugas pada keesokan harinya. Saya kata Kak Timah pada suami, bang, saya rasa anak kita ni bukan sakit biasa lah bang. Kita bawa jumpa ustaz lah bang Dan jawapan suami, awak ni jangan fikir yang bukan-bukan lah. Tak ada apa-apa. Anak tu sakit biasa, makan ubat, baiklah dia. Dan Casey, saya sebagai seorang ibu, naluri saya ni kuat. Saya tahu anak saya ni bukan sakit biasa. Dan pada waktu itu, kata Kak Timah, maaf cakap Casey, saya memang tak tahu jalan. Keluar rumah, nak ke mana ke sini pun selalu dengan suami. Terus terang saya cakap, saya suri rumah sepenuh masa. Paling-paling saya tahu pergi kedai lah depan blok, pergi pasar dekat kawasan rumah. Lebih dari itu, nak naik bas, pergi sana sini, jumpa dengan ustaz, pergi masjid, saya memang tak tahu jalan, takut sesat. Jadi sebab itulah saya bergantung sangat pada suami. Tapi suami hanya mengatakan, tak ada apa-apalah, ini benda biasa. Tak ada apa-apalah, ini benda biasa. Dan kemudian setelah anak saya sering kali menangis pada waktu maghrib sampailah larut malam, dia akan menangis. Nanti bila dia dah penat, dia tidur, okey. Tapi dalam tidurnya, saya ni sebagai seorang ibu akan tengok dia akan terkejut-terkejut beberapa kali. Sampailah pada suatu hari, apabila anak saya dah nyenyak tidur di atas katil, waktu tu jam 10 malam. 10 lebih malam. Saya tengok anak dah tidur nyenyak. Pintu depan rumah saya belum tutup. Jadi anak dah tidur, saya turun katil perlahan-lahan. Nak pergi depan, tutup lampu. Nak tutup pintu. Sampai dekat depan, saya pun tutup pintu.
saya kunci pintu dari dalam, saya tutup lampu di luar rumah. Kemudian bila saya toleh, ya Allah Casey, bilik saya yang gelap di mana anak saya sedang tidur, dekat bilik saya Casey. Saya rasa kalau saya beritahu suami saya tak akan faham dan akan katakan jangan terbawa-bawa, terikut-ikut, jangan fikir bukan-bukan. Pendengar Ria 897, saya toleh anak saya yang setahun tengah tidur dekat atas katil. Casey, ada perempuan rambut panjang sangat tengah duduk dekat katil sebelah kanan anak saya. Tengah duduk, rambutnya menutupi bahagian badan tubuh depan dengan kepalanya, dengan wajahnya. Dia seolah-olah menunduk dan duduk sengit sambil badannya digerakkan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Saya nampak, saya toleh ke arah lain. Saya baca surah. Berjalan menuju ke bilik. Pandangan wanita rambut panjang dah tak ada. Masuk dalam bilik, saya buka lampu. Anak tengah tidur. Saya naik atas katil, duduk tepi anak. Dengan fikiran ni terlampau kuat, depan saya mungkin ada perempuan yang sama Casey. Saya baca dan baca dan baca. Suami saya tidak percaya. Saya terpaksa Casey bawa anak saya keluar rumah dengan bantuan seorang rakan untuk berubat. Dan pakar tu katakan, ustaz lah mengatakan, anak saya tidak ada apa-apa, tapi mungkin dalam rumah ada sesuatu. Ustaz suruh saya minta izin suami. Boleh tak ustaz ni datang untuk tengokkan rumah? Tapi saya takut nak tanya suami, sebab nanti suami akan katakan tak ada apa-apa, ini benda perkara biasa. Saya kata pada ustaz, nantilah saya akan cuba hubungi ustaz. Sememangnya benar bila saya tanya pada suami kata jangan fikir bukan-bukan, tak ada apa-apalah. Itulah yang suami sering katakan. Akhirnya, pada suatu hari, anak kesayangan kami berdua demam panas. Sampaikan bila dia berada di atas katil, suami sendiri nampak saya tengah duduk dekat katil, ambil tuala basah, tengah lap-lap dahi anak saya, letak tuala basah dekat leher, tengah lap-lap. Saya tengok suami cuba tenangkan anak yang sedang dalam keadaan sakit sambil menantikan seorang sahabat datang memandu kereta nak pergi hospital. Pendengar Ria 897, kemudian saya perasan 2-3 kali suami saya toleh tengok atas almari. Sebabnya dalam keadaan anak saya sedang demam, sedang sakit, beberapa kali itu dia tengok suami, dia tengok belakang. Jadi suami nampak, suami toleh, dan saya nampak suami saya toleh dan tengok atas almari. Casey, pendengar Ria 897, suami dan anak dengan saya dibawa ke hospital. Anak dapatkan rawatan di sana. Anak terpaksa berada di hospital selama 3 hari. 3 hari untuk doktor periksa dan untuk memastikan yang dia dah pulih. Bila berada di hospital, suami bertanya pada saya, abang minta maaf selama ni abang tak percaya. Tapi sebenarnya apa yang berlaku? Saya pun ceritakanlah tentang saya nampak ada perempuan rambut panjang duduk sekatil. Dan anak seringkali tengok. Belum sempat habis, suami kata atas almari. Dan akhirnya suami setuju, kita panggil ustaz datang untuk simah rumah, untuk baca Yasin. Saya dengan suami memang tak mahir. Ustaz datang dengan anak muridnya. Ramai-ramai baca Yasin dalam rumah, bukan sekali, malah untuk 7 hari membaca Yasin beramai-ramai. Dan Alhamdulillah, rumah kami sejuk, rumah kami terang, dan rumah kami bebas dari gangguan. Sejak hari itu, suami kalau saya cakap tentang takut ada sesuatu yang tak kena, suami sedikit sebanyak akan cuba berusaha, ikhtiar untuk membantu saya. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Kak Tima.